Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini kita dah masuk 21 Ramadan. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teruskan lagi program Al-Quran Sahabatku, tahsin surah-surah lazim pilihan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. InsyaAllah. Dan terlebih dahulu kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang sedang mendengar, boleh komen terlebih dahulu bagaimanakah kualiti audio di tempat anda. Boleh saya dapatkan feedback terlebih dahulu sama ada clear ataupun tak clear, boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalau clear, tulis clear. Kalau tak clear, boleh maklum untuk pihak kami cuba baiki. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuk pada hari yang ke-21 hari ini dan kita sambung tahsin surah pilihan hari ini, insya-Allah surah Al-Qadr. Suratul Qadr. Suratul Qadri. Bagaimanakah kualiti audio di tempat anda? Jelas ataupun tidak? Okey, insya-Allah kita akan sambung surah Al-Qadr ini. Terlebih dahulu kita lihat pada Bismillahirrahmanirrahim, pada basmalah kita. Okey, kalau kita perhatikan di sini tuan-tuan sekalian, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita perhatikan di sini, di atas huruf ba terlebih dahulu adanya sabdu, adanya tasydid ataupun disebut sebagai syiddah. Tasydid di sini, kalau kita perhatikan pada Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Bayyinah tidak ditulis tanda sabdu ataupun tanda tasydid ini. Kan tetapi pada surah Al-Qadr ini ditulis tanda sabdu, tanda tasydid. Jadi perbezaannya di sini tuan-tuan sekalian, perbezaannya di sini dan persoalannya, kenapa Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Qadr ini ditulis sabdu sedangkan dalam surah Al-Bayyinah ataupun dalam surah yang lain sebelum ini tidak ditulis dengan sabdu. Contoh surah Wadduha, surah Alam Nashrah tidak ditulis dengan sabdu. Jawabnya, kerana sebelum surah Al-Qadr, iaitulah surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat yang terakhir dalam surah Iqra' iaitulah ayat
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia berakhir dengan huruf ba yang sukun. Jadi ba yang sukun itu, para pendengar, bila mana dia bertemu dengan huruf ba di sini, maka hukum di situ dipanggil idgham. Idgham maksudnya memasukkan. Okey, jadi sebab itu ditandakan sabdu ini bila mana kita nak sambung ayat yang terakhir itu dengan bismillah, maka hendaklah pada kalimah waqtarib itu disambung dengan secara idgham, dengan memasukkan. Itulah ditulis atas huruf ba ini adanya sabdu. Contoh bacaan saya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim waqtarib. Kerana huruf ba yang sukun bertemu dengan huruf ba yang berbaris, maka di sini dipanggil sebagai idgham mithlain. Itu secara ilmiahnya lah, secara ilmunya. Baik, tuan-tuan sekalian, kita akan sambung. Kita baca beramai-ramai terlebih dahulu. Kita baca sama-sama terlebih dahulu, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Baik, kita lihat pada ayat yang pertama. Dan sesuailah surah ini kita mulakan hari ini, dan kita pun dah masuk pada 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan surah ini berkait dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk bertemu dengannya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar, kita lihat pada ayat yang pertama. Inna anzalnahu. Dan di sini ramai dalam kalangan kita yang sering melakukan kesilapan dalam bacaan, iaitulah pada permulaan ayat. Ramai yang membaca dengan A. Dan sentiasa saya sebut sebelum-sebelum ini, apabila huruf hamzah yang berbaris di bawah, hendaklah diberikan hak baris bawah tersebut. Jangan dibacakan secara imalah ataupun secara taklil. Jangan menjadi seperti A ataupun E. Bunyinya ialah I. Itu baris di bawah. I. Hamzah berbaris di bawah, bunyinya I. Okey, saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan ikut, insya-Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bagus. Alhamdulillah. Okey, selepas huruf hamzah yang berbaris di bawah ini, adanya huruf nun yang bersabdu. Ingat, seperti mana yang pernah disebut, apabila huruf nun ataupun huruf mim, ada dua huruf saja, tuan-tuan. Huruf nun ataupun huruf mim yang bersabdu, yang bertasydid, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Inna. Okey. Dan
Kemudian adanya huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Mad, apakah huruf mad? Huruf mad adanya 3. Alif, atau waw, atau ya. Itu adalah huruf mad. Bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah qata' di sini dalam 2 kalimah. 2 kalimah di sini tuan-tuan, satu kalimah inna, satu kalimah anzalnahu. Ini satu kalimah, ini satu kalimah. Apa maksud kalimah? Kalimah ialah perkataan. Maknanya di sini satu kalimah, ini satu kalimah, dia menjadi dua kalimah. Ingat, kaedahnya apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Boleh kita ulang sekali lagi? Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, di sini huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah, hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Apa maksud mad jaiz munfasil? Mad yang mana kalimah ini bercerai. Mad jaiz munfasil. Munfasil ialah 2 kalimah. Maksudnya inna satu kalimah, anzalnahu satu kalimah yang tidak bercantum. Jadi mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan 3 wajah, iaitulah dengan 2 harakat pun boleh, mengikut tariq Al-Jazari ataupun mengikut tariq Asy-Syatibi boleh dibaca dengan 4 ataupun 5. Jadi di sini boleh baca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 5 harakat. Jadi kalau di sini katakanlah imam-imam terutamanya di bulan puasa ini ada yang baca dengan 2 harakat, tidak menjadi masalah dan tidak pun menjadi kesalahan. Kerana boleh dibaca dengan 2 harakat bagi mad jaiz. Contoh bacaan inna anzalnahu, inna anzalnahu. Okey. Jadi di sini boleh baca dengan 2, 4 ataupun 5. Apa hukumnya di sini? Mad jaiz munfasil. Bagus. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan. Pada kalimah anzalnahu, pastikan bacaan di sini tepat dengan dengung. Kerana apa? Kerana adanya huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf zai. Ingat sebelum ini, saya pernah beritahu apabila huruf nun atau mim yang mati, sekiranya tidak ditulis di atasnya tanda sukun ataupun tanda mati, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Ini cara para ulama resam membantu kita. Para ulama ingin kita semua ni sentiasa baca Al-Quran, memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Sekiranya tidak ada tanda sukun, maka dibaca dengan dengung. Dan sekiranya ditulis tanda sukun, diletak tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan izhar, dengan jelas, dengan terang. Okey. Jadi di sini di atas huruf nun tidak adanya tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Okey, dan hukumnya di sini ialah ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki, maka hukumnya ialah ikhfa hakiki. 15 huruf adanya huruf sin, adanya huruf ta, ada huruf jim, huruf zal, huruf sad, huruf dal, huruf qaf, huruf fa, huruf tha, huruf kaf, da, ta, dha, shin, zai. Cukup 15 huruf. Ataupun dalam singkatannya satujza, saddaqa, fathik, dha, ta, zin, shazzin. Sin, ta, jim, dhal, sad, dal, qaf, fa, tha, kaf, da, ta, dha,
shin, zai. Okey? 15 huruf ikhfa hakiki. Maka hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Di sini ialah anzal, anza, anza. Boleh? InsyaAllah. Okey, kemudian adanya huruf nun berbaris di atas. Kemudian, cuba tuan-tuan lihat di sini, adanya huruf alif yang kecil di sini. Maknanya di sini ialah hukum mad asli. Jangan terlepas pandang. Jangan dibaca dengan inna anzalnahu fi. Itu salah. Okey. Inna anzalnahu. Adanya huruf mad. Ataupun di sini tulis alif saghir, alif yang kecil. Maka di sini hukumnya ialah mad asli. Inna anzalnahu, anzalnahu. Okey. Kemudian di sini adanya huruf hak dhamir. Hak dhamir bertemu dengan huruf fa. Okey. Kalau tuan-tuan yang ada yang belajar berkait dengan hukum maksilah sughra ataupun disebut maksilah qasirah. Maksilah ni dia berkait dengan hak dhamir dan di sini adanya hak dhamir. Kenapa di sini tidak dikatakan hukumnya maksilah sughra ataupun maksilah qasirah? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Ada siapa-siapa tahu tak? Kalau siapa-siapa tahu sila komen. Nyatakan sebab. Di sini hukumnya tiada hukum sebenarnya. Kebiasaannya kalau kita lihat adanya huruf hak dhamir ini biasanya dia melibatkan 2 hukum, sama ada maksilah sughra ataupun maksilah kubra, iaitu maksilah qasirah ataupun maksilah tawilah. Saya lebih suka menggunakan istilah sughra kubra sebab itu lebih tepat berkait dengan nama istilah tersebut. Okey? Jawabnya di sini tuan-tuan sekalian. Kenapa di sini tidak dikatakan hukum maksilah sughra ataupun maksilah qasirah? Kerana syarat untuk menjadi maksilah itu, hak dhamir mestilah berada di antara 2 huruf yang berbaris. Maksudnya, huruf sebelum hak ini mestilah berbaris dan huruf selepas hak juga mestilah berbaris. Jadi dalam ayat ini, sebelum huruf hak dhamir adanya huruf alif. Dan huruf alif ini huruf mad, bukannya huruf yang berbaris. Maka tidak kena pada syaratnya untuk menjadikan maksilah. Okey, ingat, syarat untuk menjadi maksilah ini, syarat maksilah mestilah hak dhamir itu mestilah berada di antara 2 huruf yang berbaris. Maksudnya huruf sebelumnya berbaris, huruf selepasnya pun berbaris. Jadi di sini sebelum hak ini adalah huruf alif, merupakan huruf mad yang bukan huruf yang berbaris, maka tidak tepat, tidak kena pada syaratnya, maka dia bukan maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Okey, jelas? Okey, kita terus pada hujung ayat ini, tuan-tuan sekalian, ramai juga dalam kalangan kita hari ini membaca pada kalimah al-qadr ini, dia lupa adanya huruf ra. Ramai yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Okey, qadr. Dan sebelum huruf ra ini adanya huruf dal. Huruf dal bertanda sukun, bertanda mati. Huruf dal bertanda mati, dan ingat ada 5 huruf. 5 huruf ini sekiranya dia bertanda sukun ataupun bertanda mati, hendaklah diberikan lantunan kepadanya, ataupun hendaklah dijadikan apa istilah tu? Qalqalah. Hukumnya adalah qalqalah. Okey. Sifatnya adalah qalqalah. Lantunan, pantulan. Yakni huruf dal ini bila dibaca jangan senyap terus, kena bunyi pantulan tersebut. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Jangan lailatul qad senyap. Okey, diberikan lantunan kepada huruf dal. Ada 5 huruf tuan-tuan.
Siapa masih ingat huruf qalqalah ada berapa? 5. Satu huruf ba, satu huruf jim, satu huruf dal, satu huruf qaf, satu huruf ta. 1 ba, 2 jim, 3 dal, 4 qaf, 5 ta. Okey, ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah qata. Mudah untuk kita ingat. Baju dah qata. Baju dah qata maksudnya. Okey, ba, jim, dal, qaf, ta merupakan ringkasan untuk mengenal huruf-huruf qalqalah. Okey. Dan ingat selepas huruf dal adanya huruf ra yang berbaris di atas, yang berbaris di bawah. Ra yang berbaris di bawah. Sekiranya kita nak wasal ataupun kita nak sambung tidak menjadi masalah. Okey, contoh saya sambung bacaan Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka. Lailatul qadri wa ma. Lailatul qadri wa ma. Okey? Faham? Jadi sekiranya kita nak waqaf, okey, kita nak waqaf, di sini berlakunya iltiqa sakinain, pertemuan dua huruf yang sukun. Pertemuan dua huruf yang sukun di sini maksudnya huruf ra, bila mana kita nak waqaf, hendaklah kita berikan tanda mati kepadanya. Daripada baris bawah, hendaklah diberikan tanda sukun. Bila tanda sukun, di sini adanya tanda huruf dal yang sukun, itulah disebut iltiqa sakinain, pertemuan dua huruf yang mati. Dal yang mati yang pertama, kemudian huruf ra yang mati yang kedua, kerana kita waqaf. Bila nak waqaf, maka kita berikan huruf ra ini tanda sukun. Gantikan daripada ra yang berbaris di bawah kepada tanda sukun. Jadi di sini tuan-tuan para pendengar, pastikan bacaan kita bila mana kita menyebut pada kalimah al-qadr ini, pastikan sukunkan ataupun matikan, pastikan akhirkan ayat ini dengan huruf ra yang mati. Jadi bacaannya ialah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Dia mesti lidah kita itu last kali mesti naik kepada gusi bahagian atas ini untuk kita sebut huruf ra. Okey? Untuk kita sebut huruf ra. Jangan hilangkan terus huruf ra. Takut kita ramai yang baca dengan Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. No, sebenarnya adanya huruf ra di sini. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Selepas huruf dal, sebut huruf ra yang sukun. Mesti lidah kita kena pergi kepada makhraj huruf ra. Tempat keluar huruf ra, tuan-tuan. Jangan hilangkan terus, jangan. Okey, terima kasih yang membantu kita semua dengan komen-komen bagi memudahkan kita mengenal huruf-huruf qalqalah, baju dan qata, iltiqa as-sakinain, istilahnya pertemuan dua huruf yang mati. Okey, kita terus lagi tuan-tuan sekalian pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, pada ayat yang kedua, wa ma adraka, sama juga seperti mana inna anzalna, iaitulah hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Seperti mana saya terang sebelum ini dan saya juga terang pada ayat yang pertama, apabila huruf mad, apakah huruf mad? Huruf alif atau huruf waw atau huruf ya bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, hukumnya ialah mad jaiz munfasil.
Iaitulah kalimah yang pertama, kalimah ini. Wama. Kalimah yang kedua, adraka. Jadi dua kalimah di sini tuan-tuan. Maka hendaklah dibaca dengan mad. Sama ada 2 harakat atau 4 atau 5. 2, 4 atau 5. Ini mengikut tarik, mengikut riwayat Hafs an Asim. Adapun mengikut qiraat yang lain ataupun imam-imam riwayat yang lain, ada yang dibaca dengan 6 harakat. Umpamanya bagi riwayat Warsh an-Nafi' dibaca dengan 6 harakat. Qiraat Imam Hamzah dibaca dengan 6 harakat. Kita mengikut riwayat Hafs an Asim, bagi Tariq Asy-Syatibi dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Adapun bagi Tariq Jazari boleh dibaca dengan 2 harakat. Okey? Maksudnya kita boleh baca dengan wama adraka, wama adraka, ataupun dibaca dengan wama adraka. Tapi tuan-tuan kena ingat, sekiranya dari awal kita membaca dengan 2 harakat, maka sehingga ke akhirnya hendaklah kita membaca dengan 2 harakat. Contoh, kalau di inna ini kita membaca dengan 2 harakat bagi mad jaiz munfasil, maka pada ayat yang kedua ini juga hendaklah dibaca dengan 2 harakat mad jaiz munfasil. Saya bagi contoh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ataupun dibaca dengan wasal. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Ataupun dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitulah demikian bacaannya tuan-tuan sekalian. Okey? Ingat, apakah hukum bila mana mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah? Hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 5 harakat. Selesai kita pada ayat yang kedua. Begitu juga pada di akhir ayat ini tuan-tuan, boleh hendaklah dibaca seperti mana pada ayat yang pertama. Ini kalimah al-qadr ini pun sama. Dipanggil iltiqa' as-sakinain, pertemuan 2 huruf yang mati. Hendaklah dibunyikan, hendaklah dinyatakan huruf ra yang sukun ini ketika waqaf. Okey. Al-qadr, lailatul qadr, lailatul qadr. Jangan hilangkan terus huruf ra ini. Okey. Kita teruskan lagi. Pada ayat yang ketiga, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sekali lagi. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Okey, pada ayat yang ketiga, Lailatul qadri, ini adanya huruf qalqalah. Adanya huruf qalqalah. Tadi kita dah sebut huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Di ruang komen pun ada sahabat-sahabat kita yang nyatakan huruf qalqalah, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan juga huruf ta. Ingat, bila mana sukun, hendaklah diberikan sifatnya qalqalah itu sedikit lantunan suara kita. Lailatul qadri, lailatul qad. Okey. Dan kemudian adanya huruf ra yang berbaris di bawah. Ra yang berbaris di bawah hendaklah dibaca dengan nipis. Ri, jangan ri. Okey. Begitu juga kalau kita nak sambung di sini, nak sambung ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, hendaklah diberikan hak huruf ra itu dengan tarqiq, iaitu dengan nipis. Ingat, bila mana ra yang berbaris di bawah dibaca dengan nipis.
Ra yang berbaris di atas ataupun di hadapan dibaca dengan tebal. Contohnya di sini, ra yang berbaris di atas dibaca dengan tebal. Iaitulah bunyinya ra. Jangan dibaca dengan ra. Wa ma adra. Salah. Adra dibaca dengan tebal. Kalau baris bawah dibaca dengan nipis. Di sini baris bawah dibaca dengan nipis. Contoh bacaan Lailatul Qadri ri. Jangan Lailatul Qadri ri. Itu tebal. Okey. Contoh saya bawa bacaan, saya sambung ketiga-tiga ayat ini. Tuan-tuan dengar ya. Saya baca dengan Tariq Jazari 2 harakat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jelas? Bagaimana bunyinya huruf ra yang nipis kerana dia berbaris di bawah. Kemudian kita lihat di sini adanya huruf ra lagi yang berbaris 2 di hadapan. Maka hendaklah dibaca dengan tebal. Tadi baris bawah. Baris bawah dibaca dengan nipis. Baris hadapan ataupun baris di atas hendaklah dibaca dengan tebal. Sama ada baris 2 di atas ataupun baris 2 di hadapan, dibaca dengan tebal. Kalau ra di sini baris bawah, baris 2 di bawah pun dibaca dengan nipis. Di sini ra baris 2 di hadapan dibaca dengan tebal. Khairu. Jangan dibaca dengan khairun ni. Itu nipis. Lailatul Qadri khairun ni. Dibaca dengan nipis. Ada dalam riwayat yang lain. Umpamanya riwayat Wash an-Nafi' dibaca dengan nipis. Tapi kita Hafs an-Asim dibaca dengan tebal di sini. Khairun. Okey. Dan di sini tuan-tuan pastikan dibaca dengan tepat, iaitulah dengan idgham. Lihat di sini atas huruf ra adanya baris 2 di atas. Baris 2 di atas bertemu dengan huruf mim. Baris 2 di atas, maafkan saya. Baris 2 di hadapan. Subhanallah. Baris 2 di hadapan. Baris 2 di hadapan bagi huruf ra ini bertemu dengan huruf mim. Okey, baris 2 di hadapan. Ni atau kita mudah faham disebut sebagai tanwin. Okey, tanwin. Alamat tanwin baris 2 di hadapan. Ini alamat tanwin. Bertemu dengan huruf mim. Bertemu dengan huruf mim dibaca dengan dengung. Hukum di sini ialah idgham bil ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah. Hukum idgham bil ghunnah ini, ingat saya sebut apabila huruf nun sukun ataupun apabila tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, iaitulah huruf ya, huruf waw, huruf mim dan juga huruf nun, hendaklah dibaca dengan idgham beserta dengan dengung. Hendaklah dibaca dengan idgham, yakni memasukkan. Dibaca dengan memasukkan serta dengung. Memasukkan apa dia tuan-tuan? Memasukkan tanwin ataupun nun sukun tersebut. Kalau dalam ayat ini dia berkait dengan tanwin, maka hendaklah kita membaca dalam keadaan memasukkan nun sukun itu ataupun tanwin itu. Okey, kalau di sini tanwin bagi 2 ini, memasukkan baris 2 di hadapan ini ke dalam huruf mim. Itu yang istilahnya memasukkan. Memasukkan ke dalam huruf mim. Terus kita baca masuk beserta dengan dengung pada huruf mim ini. Khairum min. Khairum. Nampak? Kita masukkan terus tanwin ini, bagi 2 di hadapan ini ke dalam huruf mim. Lailatul Qadri khairum. Dengung di situ. Dengung pada huruf mim. Khairum min. Apa hukumnya di sini? Itulah idgham.
idgham bil ghunnah ataupun disebut idgham ma'al ghunnah pun boleh. Baik. Kemudian kita terus lagi pada hukum di sini, nun sukun bertemu dengan huruf alif. Ini masih lagi berkait dengan hukum nun sukun. Tuan-tuan masih ingat saya sebut pada awal tadi, bila huruf nun ataupun tanwin di atasnya ditulis tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Nun ataupun mim yang mati tetapi tidak ditulis tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Contoh macam ayat yang pertama tadi, nun sukun tidak ditulis tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Di sini di sini nun sukun dan ditulis tanda sukun. Subhanallah. Nampak di sini tuan-tuan? Ditulis tanda sukun di sini, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Hendaklah dibaca dengan jelas bila mana bertemu dengan huruf hamzah di sini. Okey, tadi kalau kita sebut bila mana nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, maka hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Apakah 4 huruf ini? Huruf ya, huruf waw, huruf mim, huruf nun. Dan huruf mim termasuknya tadi, adanya huruf mim di sini, termasuk dalam 4 huruf ini, maka hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Tetapi di sini, bila mana nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf alif di sini, tuan-tuan sekalian, ada 6 huruf. Bila mana bertemu dengan 6 huruf ini, maka hukumnya ialah izhar halqi. Apakah huruf-huruf izhar halqi? Semua huruf-huruf yang berada di halqum. Iaitulah huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghin dan juga huruf kha. Ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Ada 6 huruf ini. Bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, hendaklah dibaca dengan izhar. Hendaklah dibaca dengan jelas. Boleh? Maksud jelas, jangan sampai kita dengung lebih. Hendaklah dibaca dengan jelas, dengan tanpa dengung yang sempurna. Jangan dibaca Lailatul Qadri khairum min itu salah. Min a hanya jelas sahaja. Jelaskan huruf nun yang sukun itu. Min a. Boleh? Lailatul Qadri khairum min alfi. Okey? Dan kita lihat di sini tuan-tuan sekalian. Saya tanya lagi sekali boleh? Kita ulang kaji sekejap. Bila mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf, hukumnya apa? Bertemu dengan huruf ya ataupun waw ataupun mim ataupun huruf nun, hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Bagus. Kemudian apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf halqum, hukumnya ialah izhar halqi. Bagus. Huruf halqum apa dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ghin, kha. Semula. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada 6 huruf halqum. Okey. Di sini cuba kita lihat pada kalimah alfi. Ramai dalam kalangan kita bila mana lam yang sukun, dia suka sangat nak tukar kepada huruf yang berbaris. Bila lam sukun, hati-hati tuan-tuan para pendengar. Ingat saya beritahu, lam yang sukun, lam yang mati, bila mana kita membacanya hendaklah dibaca dengan jelas. Huruf lam yang sukun. Jangan cuba nak beranakkan dia. Istilah saya beranak di sini, jangan cuba nak erek ataupun cuba nak jadikan qalqalah ataupun kita menukarkan terus sukun itu kepada lam yang berbaris. Contoh, dalam Al-Fatihah, ramai yang membaca dengan alaha, sedangkan di situ adanya lam sukun, lam mati. Sepatutnya dibaca dengan alha. Ramai juga yang baca dengan qalqalah, alha. Dia jadi qalqalah. Dan ramainya yang baca dengan berbaris di atas, alaha, seperti yang saya sebut pada awal tadi. Dan di sini janganlah dibaca dengan qalqalah, janganlah dibaca dengan berbaris di atas ataupun kita erek dia.
Okey, hendaklah dibaca dengan jelas di sini. Contoh, khairun min alfi. Alfi, jangan dibaca min alfi alfi. Yang bunyi lele tu kita tak nak. Min alfi itu salah ataupun diberikan baris di atas. Min alafi. Dia jadi alafi. No, tak nak alafi. Alfi. Pegang betul-betul huruf yang sukun. Min alfi. Boleh? Dan kemudian pada kalimah syahr, sama juga syahr. Adanya huruf ha yang sukun, kemudian adanya huruf ra, baris 2 di bawah. Dan sekiranya kita nak berhenti di sini, mestilah gantikan huruf ra baris di bawah ini kepada huruf ra yang sukun. Ra yang sukun. Sama seperti mana pada kalimah al-qadr ini, kalimah al-qadr di sini, kalau kita nak wakaf, mesti sebut huruf ra yang sukun itu. Alfi syahr. Sebutkan huruf ha yang mati terlebih dahulu. Min alfi syahr. Okey. Selepas sebut huruf ha yang mati, barulah kita pindahkan lidah kita ke makhraj huruf ra dan sukunkan huruf ra itu. Saya baca lagi sekali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Okey. Dan kemudian kita terus pada ayat yang keempat. Dalam ayat yang keempat di sini adanya, kita lihat pada kalimah al-malaikah. Di sini adanya huruf mad, iaitulah huruf alif, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Al-malaikah satu kalimah, tuan-tuan. Ingat, kalau tadi kita dah belajar bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini dua kalimah. Satu inna, satu anzalna, satu wama, satu adraka. Dan kalau huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, dia bukannya mak jaiz dah. Dia jadi mak wajib. Okey, mak jaiz munfasil. Mak wajib muttasil. Dia lawan. Munfasil dengan muttasil. Kalau munfasil dia bercerai. Dia berpisah. Kalau muttasil dia bergabung. Dia sekali. Sebab itu disebut sebagai satu kalimah. Sebab dia muttasil. Okey? Jadi hukum mad wajib ataupun mad muttasil ini, mad wajib muttasil pun boleh. Hukum mad wajib muttasil dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Kalau mad jaiz tadi dia boleh baca dengan 2. Mad wajib dia boleh dibaca dengan 4 atau 5 harakat sahaja mengikut riwayat Hafs an Asim. Adapun riwayat yang lain boleh dibaca dengan 6 harakat. Okey. Mad wajib muttasil. Saya ulang lagi sekali. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Ingat, satu kalimah mad wajib. 2 kalimah mad jaiz. Okey. Mad wajib boleh baca dengan 4 ataupun 5. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Okey, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bagus. Lagi sekali ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bagus. Okey. Ingat saya sebut di sini mad wajib muttasil. Boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Adapun 6 harakat dalam riwayat yang lain, dalam qiraat yang lain. Bagi kita Hafs an Asim dibaca 4 atau 5 harakat sahaja. Okey, kemudian kita lihat pada kalimah war-ruhu. War-ruhu adanya sabdu di sini dipanggil alif lam syamsiyah
ataupun disebut sebagai idgham syamsi. Nyatakan terlebih dahulu huruf ra di sini. Nyatakan dengan jelas, nyatakan huruf ra yang bersabdu di sini. Pastikan bunyi sabdu di sini tuan-tuan sekalian. Warru, jangan waru. Warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Okey. Dan kemudian huruf ha, jangan bertukar lagi dengan huruf ha. Ini hak pedas, jangan bertukar dengan ha simpul. Jangan dibaca warruhu. No, warruhu. Hak pedas berada di mana? Pertengahan halqum. Kalau ha simpul di pangkal halqum, dinaik sikit di pertengahan halqum. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jangan dibaca warruhu. Itu di pangkal halqum. Salah. Okey. Dan kemudian pada kalimah biizni. Kalimah biizni, ingat di sini adanya huruf zal. Huruf zal yang tanda sukun yang mati. Jangan dibaca dengan qalqalah. Jangan dibaca dengan lantung seperti mana lam yang sukun tadi, tuan-tuan. Ingat huruf qalqalah kita dah sebut pada awal tadi ada 5 sahaja. Ba, qaf, ta, ba, jim. Ada 5 sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ini sahaja huruf qalqalah. Okey. Ada huruf 5 huruf ini huruf qalqalah. Zal tidak termasuk huruf qalqalah. Dan ramai dalam kalangan kita hari ini, zal itu dibaca dengan qalqalah. Umpamanya ayat wa idh qala Musa. Ramai yang baca wa idh qala Musa. Wa idh no. Dan di sini juga pada huruf zal yang sukun jangan dibaca dengan qalqalah ataupun jangan diberikan baris kepada huruf zal sedangkan dia bertanda sukun. Jangan dibaca biizni. Salah tu tuan-tuan. Pegang betul-betul huruf zal yang sukun. Okey. Fiha biizni. Okey, pegang huruf zal, kemudian sebut huruf nun yang berbaris di bawah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni. Jangan dibaca biizni ra. Salah. Okey? Dan di sini adanya huruf mim yang sukun. Seperti mana saya sebut tadi, bila mim yang mati, kalau tidak ditulis atasnya tanda sukun, tanda mati tuan-tuan, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Maka di sini hukumnya ialah idgham idgham syafawi. Hukumnya di sini ialah idgham syafawi kerana mim yang sukun bertemu dengan huruf mim. Idgham syafawi ataupun idgham mithlain pun boleh. Kerana sifat yang sama, makhraj yang sama. Okey? Maka di sini adalah dibaca dengan dengung 2 harakat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min. Biizni rabbihim min. Boleh? Dengung di sini 2 harakat. Kerana mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian di sini adanya huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf kaf. Di sini ialah ikhfa hakiki. Lihat di atas huruf nun ini nun mati. Tapi di atasnya tidak ditulis tanda mati, tanda sukun. Maka hendaklah dibaca dengan dengung. Seperti yang saya sebut tadi. Mim ataupun nun yang mati dan tidak ditulis tanda sukun di atasnya, maka hendaklah kita baca dengan dengung. Itu cara para ulama nak memudahkan kita membaca Al-Quran. Jadi di sini kalau tuan-tuan tak tahu hukum pun kita tetap boleh baca. Maka di sini adalah dibaca dengan dengung. Hukumnya ialah ikhfa hakiki. Maksud ikhfa apa dia? Menyembunyikan nun sukun ini ke dalam huruf ikhfa, iaitu huruf kaf.
Okey, jadi bacaannya ialah minku. Minku. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim minku. Boleh? Biizni rabbihim min kulli amr. Dan di sini pun adanya iltiqa' sakinain, pertemuan dua huruf yang mati. Satu huruf mim yang mati, yang kedua huruf ra yang mati kerana waqaf. Maka di sini tuan-tuan, hati-hati sama seperti mana kita baca tadi pada kalimah Al-Qadr ayat yang kedua, ayat pertama yang kedua, pada kalimah Syahr pada ayat yang ketiga, dan pada ayat yang keempat hendaklah diberikan hak huruf ra. Jangan kita hilangkan terus kerana ramai yang baca min kulli am, kulli am. Tidak kedengaran bunyi huruf ra, maka berikan huruf ra tersebut. Dan kita pergi ayat yang terakhir hari ini insya-Allah, ayat yang ke-5. Saya baca terlebih dahulu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lagi sekali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagus. Okey, di sini adanya tanwin bertemu dengan huruf ha. Hukumnya ialah izhar halqi. Huruf izhar ada 6. Sahabat kita ditulis di sini izhar halqi adanya 6 huruf. Hamzah, ghin, ha, kha, ain dan juga huruf ha. Aghin, kha, ahu singkatannya. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, bila mana huruf nun sukun ataupun huruf tanwin, di sini huruf tanwin di sini baris dua di hadapan bertemu dengan huruf ha, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Hendaklah dibacakan dengan izhar. Di sini izhar. Salamun hi. Salamun hi. Mun, jangan mon. Jangan dibaca mon. Salamun hi. Itu ala Pakistan, India, Bangladesh tu tuan-tuan ya. Jangan dibaca salamun hi. Salamun hi. Okey? Berbaris dua di hadapan bertemu dengan huruf ha. Salamun hi. Jangan bertukar hi dengan hi. Salamun hi. Itu hak pedas. Salamun hi. Hiya. Okey? Kemudian pada kalimah mautala. Mautala. Adanya huruf ta yang bertanda sukun. Maka ingat, ta yang bertanda sukun ini merupakan huruf qalqalah. Sifatnya qalqalah. Seperti mana disebut pada awal tadi ada 5 huruf qalqalah. Berapa kali dah saya ulang ni huruf qalqalah ni? Qaf, ta, ba, jim, dal. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah. Banyak kali kita sebut ni insya-Allah. Okey. Mata. Mata. Dan bila mana huruf ta ini berbaris bertanda sukun, sebelumnya huruf mim yang berbaris di atas. Jangan terlalu sibuk sangat nak cepat sebut huruf ta sukun ni tuan-tuan, sehingga kita membaca dengan ma. Matla. Salamun hiya matla. Matla. Salah. Salamun hiya. Salamun hiya hatta matla. Matla. Salamun hiya hatta ma. Ming berbaris di atas bunyinya ma. Mata. Ma. Berikan hak ming terlebih dahulu. Ma. Salamun hiya hatta ma. Mata. Mata. Kemudian berikan sifat ta ini qalqalah. Kemudian baru kita sebut huruf lam. Mautala. Mautala. Jangan matla. Matla. Okey, dan ingat huruf ta ni bukannya huruf ta yang digemukkan. Kalau ta yang digemukkan, ta. Itu ta yang digemukkan. Ta. Dia bukan ta, ia ta. Mata. Jangan mata. Salamun hiya hatta matla'i. Matla'i. Allah sedapnya matla'i. Salah sebenarnya. Bukan matla'i. Matla. Okey, sebab huruf ta ini bukan huruf ta yang digemukkan. Dia memang huruf ta. Boleh tuan-tuan? Okey. So, adilah kita gurau sikit-sikit boleh insya-Allah.
Matla'il fajr. Fajr. Dan di sini adanya huruf jim yang tandanya sukun. Sama juga sifatnya ialah qalqalah. Fajr. 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 Matla'il fajr. Fajr. Kemudian adanya huruf ra di akhir kalimah. Maka berikan hak huruf ra. Mestilah dinyatakan ra ini sebelum kita berhenti, mestilah lidah kita itu pergi kepada makhraj huruf ra. Selepas kita sebut huruf jim yang sukun ini, lidah kita terus kepada huruf ra dan sukunkan huruf ra tersebut. Boleh? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Okey, di sini kita sukunkan ra kerana kita waqaf. Dan tuan-tuan cuba lihat sekejap pada ayat yang ketiga, syahrin berbaris dua di bawah dan juga amrin berbaris dua di bawah bagi huruf ra. Dan sekiranya kita nak sambung bacaan, hendaklah dalam keadaan nipis, satu. Yang kedua, hendaklah dalam keadaan dengung. Kerana hukum di sini ialah ikhfa hakiki kedua-duanya. Syahrin ta ikhfa hakiki, amrin sa pun ikhfa hakiki. Okey, contoh bacaan kalau saya sambung. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. Itu contoh saya bagi kalau kita nak sambung bacaan. Okey? Boleh? Okey, jadi kalau kita nak sambung hendaklah dibaca dengan ikhfa hakiki dan di sini pun dibaca dengan ikhfa hakiki. Okey tuan-tuan sekalian, kita berhenti setakat ini dahulu. 1 jam pertemuan kita hari ini berkait dengan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadri ini merujuk kepada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ketiga. Malam Lailatul Qadar itu sebenarnya malam lah. Lailah tu malam juga. Tak apalah, untuk mudah kita faham. Lailah ini malam, malam Al-Qadr. Kita sebut malam Lailatul Qadar. Sebenarnya bahasa Melayu kita ni memadai sebut malam Qadar lah. Sebab bahasa Arab Lailah tu dah malam. Tak apalah, untuk kita mudah faham. Malam Lailatul Qadar ini yang Allah Ta'ala sebut di sini ialah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan ini yang hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Tidak ada pada bulan yang lain. Dan hadis Nabi juga menyebut malam Lailatul Qadar ini terdapatnya pada 10 akhir di bulan Ramadan. Dan kita sekarang berada pada hari yang ke-21 Ramadan hari ini. Semoga Allah kurniakan kepada kita, rizkikan kepada kita untuk bertemu Lailatul Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan berkat kita baca surah ini hari ini, kita tahsin surah ini hari ini, malam tersebut menjadi milik kita, insya-Allah, dirizkikan kepada kita, insya-Allah. Jadi apa yang saya kongsi kepada tuan-tuan para pendengar hari ini berkait dengan tahsin surah Al-Qadr, mudah-mudahan selama ini kalau kita silap dalam bacaan, kita sedar dan kita tahu cara bacaan yang sebenarnya, baris yang sebenarnya, tanda mati yang sebenarnya dekat mana. Sebab kita bimbang dan takut tuan-tuan, selama ini kita baca, kita dah rasa betul. Sedangkan apa yang kita baca itu hanyalah bacaan yang kita ambil, yang kita dengar daripada guru-guru kita sebelum ini masa kecil lagi. Tapi kita tak tengok Quran pun. Kita tak tahsin balik dengan melihat mushaf. Hanya mendengar dan kita rasakan yang kita dengar itu betul. Yang kita baca di bibir, di mulut kita tanpa melihat mushaf. Dan kita berpegang sehinggalah kita dah dewasa, dah besar, dah tua. Tapi tak tahu sebenarnya yang kita baca itu sebenarnya salah. Sebab kita membaca hanya mendengar, tidak melihat mushaf. Jadi tujuan pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Syah adakan program sebegini.
tak lain dan tak bukan adalah untuk kita tahsin surah-surah pilihan dalam keadaan kita sedar, oh huruf ini barisnya begini, huruf ini adanya tanda sukun di sini, contoh. Jadi kita pun tahu kenapa dan kenapa bacaan kita tersebut. Okey, kita berhenti setakat ini terlebih dahulu. InsyaAllah hari ini hari Khamis, kita jumpa lagi pada minggu hadapan ya tuan-tuan sekalian. Pada hari Isnin insyaAllah kita sambung lagi dengan surah Al-Bayyinah. Hari Isnin jam 11 pagi. Jangan lupa pertemuan kita setiap hari Isnin, hari Selasa dan hari Khamis untuk siri Al-Quran Sahabatku ini bagi program tahsin surah lazim pilihan. Dan mudah-mudahan perkongsian kami sebelum ini di pihak Masjid Al-Muqtafi Bilasyah mengharapkan tuan-tuan para pendengar sedikit sebanyak mampu membaiki bacaan kepada lebih baik insya-Allah. Dan ingat, Al-Quran ini diturunkan tak lain dan tak bukan memberi petunjuk kepada kita semua, dan sesuai di bulan Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan, subhanallah, maka moga-moga kita mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat sana, dan semoga di atas dunia ini kita sentiasa menjadi sahabat Al-Quran, sentiasa menjadikan Quran itu teman sejati kita dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih kepada semua yang sentiasa memberikan perhatian dan kerjasama dan juga sentiasa menyokong usaha pihak Masjid Al-Muqtafi Bilasyah yang sentiasa bersama-sama dengan kita pada awal siri lagi. Terima kasih. Semoga istiqamah di atas jalan dakwah ini, di atas usaha yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan Allah rahmat kita semua insya-Allah. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.